Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada sahabat yang menonton pada waktu ni. Maaf kerana terlambat start kuliah kita pada pagi ni. Waalaikumsalam ya Rizayu ya. Azrul Azwira, Rabi'atul Abu Bakar, Zairuddin Zabidi, sahabat saya Ustaz Zairuddin ya. Pada pagi ni kita melihat pada ayat 9 hingga 11 daripada surah Al-Isra, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Sungguhnya Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Alhamdulillah tuan-tuan, inilah dia tafsiran yang saya pilih daripada tafsir Ibn Kathir. Beberapa orang daripada jemaah yang berada dalam kumpulan Facebook ini minta supaya saya rujuk pada tafsir Ibn Kathir, manakala mereka memiliki tafsir Ibn Kathir. Maka bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir, jilid kelima, muka surat ke-299 dan muka surat 300. Dalam ayat ini Allah Taala membawa kepada kita satu pujian terhadap Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab itu merupakan Al-Quran, iaitu kitab yang beri petunjuk ke jalan lurus dan jelas serta memberikan berita gembira kepada orang beriman yang mengerjakan amal saleh sesuai dengan ketetapannya, maka bagi mereka pahala yang besar di akhirat nanti. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Quran itu memberi peringatan kepada mereka bahawa mereka akan dapat siksaan yang pedih pada hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam firman Allah menerusi ayat yang lain, contohnya surah Ali Imran ayat ke-21, Fabashirhum bi'azabin alim. Berilah mereka kabar gembira tentang azab yang pedih yang akan menimpa mereka. Ini adalah satu sub tahakum ataupun istihza ataupun taubih, iaitulah satu gaya bahasa Arab mempermain-mainkan golongan musyrikun dengan mengatakan berilah berita gembira kepada mereka yang kafir, berita gembira kepada mereka yang menentang Islam. Kemudian Allah menceritakan tentang ketergesaan manusia ini, sifat buruknya yang doanya untuk kematian, kebinasaan, kehancuran, laknat dan sebagainya, yang mereka panjatkan kepada beberapa kesempatan terhadap diri mereka sendiri, anak ataupun harta kekayaan mereka sendiri. Kerana jika seandainya Tuhan mereka mengkabulkan, nescaya mereka akan binasa kerana doanya itu, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayat ke-11 surah Yunus, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum. Kalaulah sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia, tentulah apa yang mereka minta itu ditunaikan. Begitu juga yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas, Mujahid dan juga Qatadah, bahawa yang membawa anak cucu Nabi Adam kepada sifat demikian adalah kerana kegoncangan dan ketergesaan mereka. Maka Allah telah menjelaskan, wa kana al-insanu ajula, manusia itu bersifat tergesa-gesa. Muslim-muslimat yang nanti dan kita sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur kuliah tafsir kita, iaitu Zahazan Travel. Bagi tuan yang ada kesempatan nak pergi travel nanti, jangan lupa Zahazan Travel ya. Jadi saya sengaja mengadakan kuliah pada waktu seperti ini, tengok bagaimana sambutan. Kalau okey, insyaAllah kita boleh teruskan. Kita pelbagaikan waktu, mungkin waktu petang ada yang menganggap penat dan sebagainya. Jadi saya cuba ubah-ubah tuan-tuan ya. Walaupun ruang cadangan masih lagi terbuka. InsyaAllah bagi yang tak sempat hadir pun saya akan terang dari seri petang ini tentang kuliah kita. Mungkin mereka tidak tahu kita adakan pada awal pagi seperti ini, pada waktu pagi seperti ini. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, Allah SWT memberikan kepada kita satu jaminan untuk mereka yang mengikuti Al-Quran, kerana Al-Quran itu bersifat dengan aqwam. Aqwam ni kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan aqama yuqimu, perkataan yang tetap yang kita minta kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Kalau seseorang
engineer membuat bangunan, structure building, contohnya bangunan yang tegap, uh, darjahnya tepat seperti itu, bangunan yang kuat, cantik mata memandang. Maka Al-Quran ini membawa manusia kepada kesempurnaan hidup. Jadi itu sebabnya kalau kita perhatikan tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kalau kita mengalami masalah dalam kehidupan, kita mencari jalan keluar. Aslah, aqwam ni berarti aslah. Aslah ni makna yang terbaik, ahsan. Sebagai contoh, kalau kita nak berkahwin, kita merujuk kepada Quran. Kita berkahwin, ada masalah dalam perkahwinan, merujuk kepada Quran. Dalam Quran mengajar kita, kalau kita bersisih faham dengan isteri kita pun diajar kita dalam ayat surat Talaq, ayat yang pertama, wala la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, janganlah kamu keluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka. Ayat ini menunjukkan kepada bila seseorang itu berkahwin, maka rumah yang diduduki, yang kita beri kepada isteri kita untuk duduk, walaupun kita yang bayar bulanan, kita yang siapkan, kita yang buat rumah itu, tapi jangan lupa kepada kebaikan sang isteri. Ya, ada maknanya kelemahan-kelemahan berlaku, tapi jangan keluarkan mereka di rumah mereka. Sebaik saja berkahwin, ikatan perkahwinan itu telah pun menjadikan seolah-olah segala milik kita itu milik isteri kita. Cantiknya ayat Allah SWT dalam kes ini. Begitu juga bila kita ni merasa nak marah dengan isteri, contohnya bagaimana Quran berperanan untuk membantu kita dalam konteks aqwam, aslah. Maka Allah Ta'ala mengajar kita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Golongan lelaki itu diberikan hak qiwamah, hak kepimpinan ke atas orang perempuan dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dan daripada apa yang mereka nafkahkan untuk tujuan perkahwinan itu daripada harta-harta mereka. Maka dengan sebab Al-Quran ini, bila kita baca dalam situasi-situasi seperti kesukaran macam itu, kita akan melihat bahawa Quran meletakkan kita sebagai suami di tempat yang mulia. Kalau Quran telah meletakkan diri kita di tempat yang mulia, mengapalah kita bersifat tidak sabar? Jadi fa'alaika an takuna a'la minha ilman wa khuluqan wa adaban wa salahan wa an tunfiq 'alayha wa an tamlik al-qiyada fa idza kunta dunaha wara'an wa ilman wa salahan wa tama'ta bimaliha kanat laha al-qiyada 'alayka. Dalam ayat ini meletakkan orang lelaki punya kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Maka bila kamu membaca ayat seperti ini, kamu rasa kepimpinan yang sepatutnya dipegang oleh kamu, bukannya oleh mereka. Maka apa sahaja pun orang lelaki yang baca ini akan merasa dia wajib mengalah kepada isterinya. Bila perselisihan-perselisihan itu berlaku dalam perkara-perkara yang bukannya usul, bukannya asas, bukannya perkara-perkara yang besar, maka inilah konteks Quran yang membantu kita untuk memahami dalam apa juga situasi yang kita alami dalam kehidupan ini. Maka Quran memberikan solusinya, jalan keluarnya. Tiba tentang bab kesihatan, apakah ayat daripada Quran yang menunjukkan kepada kesihatan, tuan-tuan? Ada banyak ayat. Sebagai contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah mengajar kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, jangan membazir, kerana Allah tidak suka pada perbuatan orang yang membazir. Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang melakukan pembaziran. Jadi kalau seseorang itu makan dengan kadar yang betul, makan dengan cara yang betul, makan seperti yang Quran ajar, maka dia tidak sakit. Jadi ini ayat yang berkaitan dengan pendidikan, ayat pendidikan kesihatan. Kalau kita nak cari pula isu-isu tentang mendidik anak-anak, Quran adalah solusi yang terbaik. Bacalah surah Luqman sebagai contohnya. Bila Allah menyebut perilaku Luqman, yang disebut dalam kitab-kitab tafsir ni sebagai lelaki yang berkulit hitam, berketurunan Afrika, kata Ibn Abbas, tapi punya kaya pendidikan yang dipuji oleh Allah. Itulah bila Allah menceritakan, walaqad atayna luqmana al-hikmata an yashkurillah wa ma yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Idh qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman ini berkata kepada puteranya dengan berkata, wahai anakku yang sangat kusayangi. Maka istilah penggunaan pendidikan yang paling baik adalah menggunakan nama-nama yang anak kita suka, ya bunayya. Maka Quran memberikan jalan keluar dalam isu pendidikan anak-anak sebagai contohnya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, hendaklah kita rujuk kepada Al-Quran. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Jadi aqwam yang dimaksudkan itu iaitu aslah, ajwad. Aqwam dari perkataan aqama yuqimu, ataupun dari perkataan
yang kita dapat lihat istiqamah, perkataan muqim, muqam, maqam, ini merujuk kepada kekuatan. Bila kita kaitkan ia dengan kehidupan, contohnya perkataan istiqamah, iaitu kita tetap atas kebaikan, dia akan bantu kita untuk tetap atas kebaikan. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, seorang sahabat yang mulia namanya Zubair bin Awam radhiyallahu an. Beliau ni salah seorang daripada 10 sahabat yang diberitahu oleh Nabi tatkala hidupnya lagi untuk masuk syurga. 10 orang di syurga. Tuan-tuan tentu ingat kan 4 orang khalifah: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas. Lagi siapa? Sa'ad bin Zaid dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dengan Sa'ad bin Zaid. Ini 10 orang, mengingati nama-nama mereka, hukumnya sunat muakkad. Macamlah seseorang kita sembahyang sunat sebelum subuh tadi, muakkad, maka mengingati nama-nama sahabat di syurga juga ada satu sunat muakkad, tuan-tuan. Jadi Zubair bin Awam ni adalah seorang businessman. Ketika berlaku satu pertempuran, beliau pun terlibat. Perselisihan berlaku di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, dan kebenaran berpihak kepada Sayyidina Ali sebenarnya dikatakan oleh jumhur para ulama. Sayyidina Muawiyah berijtihadnya salah. Saya pernah bincangkan sedikit isu ini, tuan-tuan ya. Maka Zubair bin Awam telah pun wafat dalam peperangan tersebut. Maka beliau pesan kepada puteranya bernama Abdullah, wahai Abdullah, kalau ayah mati, maka jangan lupa bayar hutang-hutang ayah. Tolong bayar hutang-hutang ayah. Maka anak ini bertanya kepada ayahnya, kalau duit tak cukup macam mana ya? Dia sendiri tahu perniagaan ayahnya. Maka ayahnya menjawab, wahai anak, kalau kau tak cukup duit untuk bayar hutang ayah, mintalah pada bos ayah. Allahu Akbar, bila pula ayah ada bos? Selama ni ayah adalah bos. Maka jawapan Zubair bin Awam kepada puteranya Abdullah itu, mintalah kepada Allah, nak. Allah biasanya berniaga dengan Tuhan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Tiadalah perniagaan lebih hebat perniagaan denganmu, wahai Tuhan kami. Maka matilah Zubair bin Awam dalam peperangan tersebut, dan puteranya menggalas tanggungjawab besar untuk membayar hutang-hutang ayah. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, bila dia melihat apa yang tersimpan dalam akaun ayahnya ternyata tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya. Ya, orang berniaga fahamlah isu ni. Waktu senang, waktu susah kadang-kadang nak makan pun tak ada duit, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kepada Allah lah tu pengaduan. Itu sebab ya, para salafus salih sentiasa berdoa minta dicukupkan rezeki oleh Allah, tak mau minta-minta kepada manusia. Ya, banyak doa yang telah kita pelajari selama ini. Jadi akhirnya Abdullah bin Zubair pun melihat keliling siapa boleh bantu untuk bayar hutang ayah. Maka kalangan sahabat-sahabat ayah ditemuinya seorang persorang, minta pada mereka ni untuk bantu dia berniaga, pimpin dia dalam perniagaan. Dan akhirnya Abdullah bin Zubair dengan wasiat ayahnya itu mengadu kepada Allah, maka Allah bantu dia untuk keluar daripada hutang-hutangnya. Maka inilah dia orang yang berpegang kepada Al-Quran, pegang kepada hadis, yang yakin dengan janji Allah SWT bahawa Allah akan keluarkan kita daripada kesusahan hidup. Dalam ayat yang sama, bahagian berikutnya, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira, dan memberi berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh bahawa bagi mereka ini ganjaran yang besar. Ganjaran besar ni diberikan oleh Allah SWT dalam Quran, dalam keadaan kita tak boleh nak pegang, tuan-tuan. Kita tak boleh nak rasa. Maka orang beriman adalah orang yang yakin terhadap janji Allah SWT. Contohnya begini, kalaulah ada seseorang itu mempunyai anak yang ramai, gajinya kecil, gajinya tak sampai RM1,000, maka tiba-tiba dia pun mendapat tahu bahawa pakciknya meninggal dunia. Pakciknya itu mempunyai wang sebanyak 100 juta dalam perniagaannya. Orang kaya, sangat kaya. Sedangkan hamba Allah ni punya 12 orang anak, gajinya sebulan cuma RM700. Dan dialah pewaris terdekat yang akan mewarisi semua harta pakcik itu, almarhum pakcik itu. Berita kematian pakcik itu diterima. Maka dia pun tahu bahagiannya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Sekarang bila sampai maklumat kepadanya tentang kematian pakcik, dia tahu dia yang akan mewarisi harta tersebut. Maka pihak amanah yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta itu akan menunggu, memberikan tempoh selama 2 tahun untuk mengeluarkan semua wang tersebut
bahagian yang dia layak untuk terima daripada 100 juta itu akan diberikan kepadanya masa 2 tahun. Maka orang miskin yang selama ni kerjanya berempas pulas, jerit perih, makannya pun tak cukup, anak-anaknya ramai 12 orang. Ini peristiwa betul-betul berlaku tuan-tuan, saya cerita pada tuan-tuan. Tapi bukan di negara kita lah. Maka orang ni pun tiba-tiba dapat tahu tentang kematian pakciknya. Pakciknya orang baik, dia pun tidak ada sebarang masalah dengan pakciknya. Maka pakciknya meninggal, pakciknya itu tidak mempunyai anak, dan dia lah pewaris harta sebanyak 100 juta itu. 2 tahun diberikan. Maka dalam 2 tahun itu dia pun pergi tengok rumah orang, ziarah orang hari raya, pergi ke mana-mana tempat kerja, tengok kereta orang lebih hebat, cantik. Tapi dalam hatinya berfikir, kereta orang tu memang hebat, tapi aku mampu beli lebih hebat. Bukan sekarang, lagi sikit masa. Pergi ke rumah orang kaya, melihat rumah orang itu langsirnya, mejanya, peralatannya mahal-mahal. Dalam hati terfikir, walaupun mahal apa yang kau miliki, aku mampu miliki lebih mahal daripada yang kau ada ni. Satu masa nanti aku tidak akan tergesa-gesa, aku bersabar. Maka itulah bandingan untuk mudah faham dalam kehidupan ni tuan-tuan. Bila orang beriman diberikan berita-berita gembira tentang amal saleh bagi mereka ganjaran yang besar, hanya orang yang cerik mata hati sahaja yang akan terfikir dan yakin dengan janji Allah itu. Manakala yang tidak memiliki mata hati yang celik dan cerdas akhirat, pintar akhirat, dia akan terperangkap dengan dunia ni tuan-tuan. Dia tak percaya pada janji ni. Maka dia pun mencarilah daripada sumber yang haram untuk menggembirakan dia, menyeronokkan dia, membahagiakan dia, kerana hatinya sentiasa terpaut dengan apa yang ada di tangan orang. Maka dia tidak pernah puas hati dengan apa yang Allah berikan. Dia tidak, seolah dalam hatinya ada syak wa sangka, tidak yakin, ragu terhadap apa yang Allah janjikan di akhirat itu. Walaupun ia bagi orang beriman serta benda nampak macam nampaknya orang miskin ni tadi yang tiba-tiba akan bertukar menjadi kaya dalam masa 2 tahun kerana harta yang dia akan dapat dari kematian pakciknya. Faham tuan-tuan ya? Jadi dalam ayat ini kita orang beriman kena suburkan iman lah, kena kuatkan iman, kena baca Quran, kena jaga hak Allah SWT, kena bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah supaya hati kita, iman kita dalam diri ni hidup. Bila hidup, apa saja Allah sebut, kita tidak ragu padanya. Biarlah orang itu merebut segala peluang yang di dunia, apa saja yang dia dapat, dia balun, pantang jumpa, semua dia sapu, membujur lalu, melintang sapu, semua benda dia ambilnya. Tapi berapa lama dia akan hidup, tuan-tuan ni boleh kasihan. Kalau Allah mengambil sebiji buah pinggang dia, pada hari ini ahli-ahli sains perubatan mengatakan buah pinggang yang Allah jadikan tu kecil, tapi peranannya subhanallah. Kalau orang itu masalah buah pinggang, dia kena pergi ke hospital untuk buat dialisis tuan. Mesin buah pinggang tu punya besar mesin, hanya mampu untuk menapis keperluan jasadnya itu untuk beberapa hari saja tuan-tuan. Tapi buah pinggang yang Allah amanahkan, Allah berikan, Allah titipkan kepada kita ni, pernah tak kita terfikir untuk bersyukur padanya? Maka bersyukur ini maksudkan, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah kamu bertakwa kepada Allah dalam arti kata an yuta' Allah fala yu'sa, an yuzkar fala yunsa, an yushkar fala yukfar. Antara tanda engkau takwa kepada Allah, engkau yuzkar fala yunsa, ingat pada Allah, jangan lupa. Yuta' fala yu'sa, hendaklah ditaati, jangan dimaksiati. Wa an yushkar fala yukfar bihi, hendaklah kita bersyukur pada Allah dan jangan kufur padanya. Dia membayangkan dalam dirinya bahawa janji Allah itu benar. Apa yang aku baca ni semua benar. Bila kaya akan berlaku, exactly macam yang berlaku kepada si miskin yang akan bertukar menjadi kaya yang saya gambarkan ni tadi tuan-tuan. Baik. Jadi itulah sebabnya Allah SWT sentiasa menceritakan kepada orang beriman, afama wa'adnahu wa'adan hasanan fahuwa laqihi kama mata'nahu mata'al hayati dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Dalam surah Al-Qasas ayat nombor 1 Allah mengatakan, siapa yang kami janji kepadanya janji yang kebenaran, dia akan bertemu dengannya. Apakah mereka itu sama dengan orang yang disibukkan dengan keduniaan, yang hatinya tertambat kepada dunia, sedangkan dia dengan dunia itu tidak akan kekal padanya tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Kita boleh melihat keliling kita orang paling kaya di dunia mati, tapi tak ada apa yang dibawa untuk sama dengannya dalam kubur tuan-tuan. Tak ada apa yang dia bawa. Jadi berpandu kepada ayat ini, kita dapat memahami tentang kewajipan kita untuk pegang kepada Al-Quran dan meyakini janji-janji Allah itu adalah benar.
Kemudian dalam ayat berikutnya Allah memberitahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan sungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Lawan kepada kegembiraan, keseronokan kehidupan orang beriman di akhirat dengan ganjaran, dengan syurga dan sebagainya, Allah memberikan kepada si kafir, si asin, si fasik, siapa yang melanggar perintah Allah SWT, maka baginya azab yang pedih. Kadang-kadang sewaktu mati lagi sudah nampak azab yang pedih yang berlaku itu. Bila Umar bin Al-Aziz radhiyallahu anhu bertanya kepada wazir kanannya tentang kematian khalifah-khalifah sebelumnya, maka wazirnya itu memberitahu kepadanya bahawa semua yang mati di kalangan khalifah sebelumnya, bila mereka lihat jasad mereka itu, kebanyakannya terpaling dari arah kiblat. Sejak daripada peristiwa itu, kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Ruh, maka Umar bin Abdul Aziz, khalifah Islam yang terkemuka itu, menjadi takut untuk melakukan maksiat kepada Allah. Tuan-tuan, dikabarkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala bahawa Imam Umar bin Abdul Aziz ini disifatkan oleh Imam Syafi'i sebagai mujaddid pertama dalam kurun Islam, bahawa Allah membangkitkan, Allah ba'atha ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddid laha amra diniha. Dalam sabda Nabi, Allah menjadikan setiap kepala 100 tahun akan ada seorang yang memperbaharui urusan agama mereka. Maka kata Imam Syafi'i, atas 100 tahun, kepala 100 tahun yang pertama dalam kurun Islam itu, orang yang paling banyak jasanya kepada Islam adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz ini, tuan-tuan, ketika dia menjadi Amir Madinah, badannya tegak, sasa. Ketika dia melakukan ibadah haji di Mekah, orang melihat dia pakai ihram, dia melakukan iqtibak, membuka bahu kanan itu, badannya sasa, tegak. Tapi sebaik saja dia menjawab jawatan khalifah orang Islam yang pada masa itu menaungi 1/3 permukaan bumi dengan pemerintahannya, dia pergi melakukan ibadah haji, orang melihat tulang rangka nampak, tuan-tuan, boleh dikira padanya. Maka tuan-tuan, Umar bin Aziz telah pun bertukar menjadi seorang yang sangat zuhud ketika menjadi khalifah. Umar bin Aziz ini diceritakan mempunyai isteri bernama Fatimah itu. Fatimah seorang wanita yang mulia, yang cantik, bangsawan, keturunan Bani Umayyah, sepupunya sebenarnya. Dan wanita ini, Fatimah ini, memiliki seorang hamba. Hamba ni keturunan Rom, tuan-tuan. Rom ni macam orang putih lah senang sebut. Maka Fatimah ni memang mempunyai seorang hamba yang cantik, jelita. Maka Umar bin Abdul Aziz sangat tergila-gilakan perempuan ni, tuan-tuan. Ni cerita para ulama bawakan kepada kita, tuan-tuan, ni, dan Syiar Alamin Nubala. Maka Umar bin Aziz sangat suka kepada hamba kepada isterinya. Hamba kepada isteri bukan milik dia, melainkan kalau dia beli, melainkan isteri itu bagi, ya, hamba saya ni milik penuh tuannya. Tuannya yang perempuan isteri kepada Umar bin Abdul Aziz. Sebaik saja Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, maka dia pun telah i'tizal. I'tizal ni berarti dia sibuk beribadah, dia takut. Siangnya sibuk puasa, malamnya sibuk qiyamul lail, sampai isterinya yang cantik jelita itu pun dia tak sempat nak bersama, tuan-tuan, dalam kisah-kisah sampai kepada kita. Oleh kerana isterinya melihat suami sudah berubah menjadi orang yang sangat takut pada akhirat, maka si isteri ini telah pun cuba untuk menggembirakan suami, iaitu pada satu malam ketika suaminya sedang beribadah kepada Allah, dipakaikan hamba yang suaminya tergila-gila akannya suatu masa dahulu sebelum menjadi khalifah, pakaikan pakaian yang paling seksi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka disuruhnya perempuan itu masuk ke dalam diri suami yang sedang beribadah, dan dia baginya sepotong surat. Surat itu berbunyi, wahai suamiku, hamba ini hadiah untukmu, bergembiralah dengan dia, dia sah untuk kamu bersama dengannya, halal untuk kamu bersama dengannya. Umar bin Aziz baik saja menerima surat tersebut, dia tengok wanita yang cantik jelita yang dia tergila-gila pada perempuan itu sebelum jadi khalifah, tuan-tuan. Dia pun buka surat itu, dia pun tengok, nangis dia, tuan-tuan. Setengah para ulama mengatakan di muka dia itu ada kesan apa, tuan-tuan? Kesan air mata, macam durah, macam sungai. Sejak dia menjadi khalifah, kurus badannya. Maka dia pun tengok surat pada isteri. Surat itu bunyi, wahai suamiku, wanita ini adalah hadiah untukmu, kamu berhak melakukan apa saja kepadanya, halal untukmu. Maka Umar bin Aziz baca surat itu, dia berkata kepada perempuan tersebut, siapa namamu?
memanglah dahulu aku tergila-gilakan kau, tapi oleh kerana aku dah jadi khalifah, aku punya tanggungjawab, aku takut besok Allah bertanya kepada aku bersunuk-sunuk sedangkan rakyat di luar ada yang tidak makan, ada yang susah, ada yang sakit, ada yang nak kahwin pun tak ada duit. Ya, tuan-tuan yang boleh kawasikan, maka dia berkata kepada perempuan tersebut, memang dulu aku tergila-gilakan kau, cuma kau cerita sikit latar belakang hidupmu. Maka perempuan itu memperkenalkan dirinya, bercerita sebenarnya dia seorang wanita merdeka. Maka dalam satu perjalanan dia dengan keluarganya telah ditawan. Peristiwa ini banyak berlaku zaman dulu, macamlah kisah Nabi Yusuf yang kita baca dalam surah Yusuf, tuan-tuan ya. Iaitulah dia jatuh dan pergi buta, lalu diperdagangkan orang, akhirnya jatuh sampai ke tangan pembantu raja ataupun menteri di raja, yang kemudian isteri jatuh cinta pada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Maka kes yang sama berlaku kepada wanita ini yang merupakan bekas hamba, yang merupakan hamba kepada isterinya, bekas hamba kepada isterinya, dihadiahkan kepada suami. Maka Umar kata, memanglah dahulu aku sangat cinta kepada kau, tapi sekarang oleh kerana aku sangat takut dan aku merasa sangat bimbang kedudukan aku di akhirat, maka aku sudah tidak memiliki apa syahwat lagi pada kau, hai perempuan. Alhamdulillah Allah beritahu kepada aku keadaan dirimu yang sebenar, maka dengan sebab itu aku bebaskan kau kerana Allah, wahai perempuan, pergilah kau. Aku sudah tidak menaruh apa-apa perasaan lagi kepadamu lagi. Tuan-tuan ni boleh kau sekalian, Khalifah Umar Aziz ni ketika isterinya berkata kepada orang yang bertanya tentang beliau, wafatnya dalam masa yang usia muda, tuan ni menjadi khalifah pun 2 tahun lebih sikit saja, mungkin tak sampai 2 tahun. Maka isterinya berkata, sungguhnya Umar Aziz ni tidak melebihi kamu pada janggutnya, tidak melebihi kamu pada banyak baca Qurannya, tidak melebihi kamu pada banyaknya qiyamul lail beliau. Mungkin seseorang kamu mengatasinya pada kelebihan-kelebihan itu, tetapi apa yang melebihi Umar bin Aziz pada sifatnya adalah muraqabatullahnya, iaitulah dia rasa Allah bersama dengannya dalam semua keadaan, lalu dia bimbang membuat satu perkara-perkara yang Allah murka. Jadi orang-orang beriman ini dia meletakkan apa yang dipanggil sebagai rajak dan juga khauf. Rajak ni berarti kita mengharapkan daripada Allah ihsan. Khauf, kita takut atas apa yang kita buat itu boleh menjahanamkan kita, boleh mencampakkan kita dalam ruang kebinasaan, boleh mengakibatkan kita dimurkai oleh Allah. Jadi keseimbangan dua perkara ni namanya rajak dan juga khauf. Kata Imam Ghazali, dia ibarat sayap bagi seekor burung. Burung tidak boleh terbang tanpa satu sayap. Maka demikianlah bila kita baca kisah tentang targhib, ada tarhib. Baca tentang jannah, ada nar. Ya, sebab setengah ahli bahasa mengatakan perkataan dinar, tuan-tuan. Dinar, tahu dinar? Duit kan, dinar kan? Dinar adalah dari perkataan din campur dengan nar. Din dengan nar. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari agama. Hari agama maksudnya hari akhirat. Maka orang yang menggunakan keuangan, sama ada dia masuk syurga, iaitu din ini syurga lah, akhirat, ataupun dia pergi ke neraka. Maka itu sebabnya para salafus salih, sehingga duit itu pun dinamakan dengan dinar. Kau pakai kebaikan, kau masuk syurga. Kau pakai keburukan, kau masuk neraka. Begitu sekali teori keseimbangan yang wujud dalam setiap agenda hidup mereka. Kerana perkara ini perlu diingatkan selalu, kerana manusia lupa, tuan-tuan ni boleh orang sekalian. Kita ketika musim PKP ni duduk kat rumah, apa anak-anak buat? Adakah dia sibuk dengan telefon bimbitnya, ataupun dia sibuk dengan television movie-nya, ataupun dia sibuk dengan perkara-perkara yang akan menambah kawan akhirat? Yang mana satu, tuan-tuan ni boleh kawan sekalian? Maka kena bagi keseimbangan. Ada dalam hidup memanglah ada perkara-perkara yang kita perlukan keseronokan, tapi hendaklah seimbang. Jangan perkara tu okot tu sahaja sampai lalai. Jadi tuan-tuan ni boleh kawan sekalian, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan untuk beramal salih pada hari-hari terakhir Ramadan ini. Dalam ayat berikutnya Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yad'u al-insanu bi syarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Dan manusia itu, kata Allah SWT, mereka sentiasa berdoa untuk keburukan sebagaimana mereka berdoa untuk kejahatan. Mereka berdoa untuk keburukan sebagaimana mereka berdoa untuk kebaikan. Dan manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Ada 3 perangai manusia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Satu daripadanya ayat ini, wa kana al-insanu ajula. Dalam ayat lain, wa khuliqal insanu dha'ifa, iaitu surah Nisa ayat 28. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. 3 tabiat buruk manusia.
Tak kira lah dia orang alim ke, dia orang salih ke, dia ustaz ke, dia pendakwah ke, dia guru ke, dia apa saja. Manusia mempunyai 3 sifat negatif. Yang pertama sifatnya adalah wa kana insanu ajula, manusia itu tergesa-gesa. Yang kedua, khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia itu lemah. Yang ketiga, Allah katakan innal insana khuliqa halu'a, manusia itu dicipta dalam keadaan keluh kesah, takut. Ya. Jadi kenapa Allah jadikan sifat-sifat macam ni pada manusia, ya? Dan satu lagi, sifat manusia pelupa. Iaitulah bila Allah SWT menciptakan Nabi Adam dalam hadis yang sahih, maka Allah beri kepada Nabi Adam ini umurnya 1000 tahun. Kemudian Nabi Adam dipertontonkan tentang keturunannya yang menjadi nabi-nabi. Maka Allah pun tunjuk satu-satu, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud seperti nabi-nabi yang lain juga rupanya handsome. Maka Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, ini siapa namanya? Allah menjawab, ini Daud namanya. Berapa umurnya wahai Tuhan? Maka Allah Ta'ala beritahu kepadanya, umur Daud ini 60 tahun. Berapa umur saya wahai Tuhan? Jawapan Allah kepadanya, umur kau 1000 tahun, umur dia 60. Kenapa sikit sangat wahai Tuhan? Tambahlah ya Allah, saya sanggup diambil daripada umur saya kepada untuk diberikan kepada cucu saya ni Daud, biarlah bagilah dia 100 tahun ya Allah, bagilah lagi 40 tahun. Maka sekarang Nabi Adam umurnya 1000 tolak dengan 40, tinggal 960 tahun. Allah buat demikian untuk memberitahu kepada kita bahawa manusia ni 50 pun. Tapi di sisi Allah sebenarnya kekal 1000. Maka masa pun berlalu, Nabi Adam dan isterinya Hawa pun diusir keluar dari syurga. Mereka menjalani kehidupan dengan kepayahan di dunia. Masa berlalu, mereka dikurniakan anak-anak, tanggungjawab dan sebagainya, hingga akhir sekali mendekati ke usia 960 tahun yang dia faham umurnya setakat itu. Maka Allah pun mengutuskan malaikat Jibril untuk memberitahu kepadanya. Malaikat akan datang kepada nabi-nabi tak kala umur mereka mendekati kematian. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Adam AS dan berkata kepadanya, wahai Adam, umur kau tinggal sikit. Umur kau tinggal sikit. Maka Nabi Adam AS menjawab, umur saya kan 1000 tahun, kenapa pula 960? Maka Nabi Adam terlupa tentang janji dengan Allah untuk berikan 1040 tahun kepada cucunya Daud AS. Dia terlupa. Lalu Jibril beritahu kepadanya, bukankah Tuhan Nabi Allah telah beri kepada cucu Tuhan Daud sebanyak 40 tahun? Jawapan Adam, tidak, aku tidak pernah berikan. Dia terlupa, tuan-tuan. Maka inilah sifat manusia. Itu sebab bila kita buat apa, kita tulis. Kalau tak tulis, nanti kalau mati, hutang tak bayar. Maka kena tulis, tuan-tuan yang mulia Allah, beritahu pada anak isteri, abah punya hutang banyak ni, kalau mati tolong bayar, tolong selesaikan, macam kisah Zubair bin Awam yang kita ceritakan tadi. Jadi sifat-sifat manusia ini diberikan oleh Allah dengan bentuk begitu supaya dia rapat dengan Allah. Kalau sifat dhaif ini sebagai contohnya, manusia ini lemah walaupun badannya berotot-otot, ada muscle banyak, tapi dia tetap lemah. Bila datang penyakit, semua orang takut, semua orang tutup muka, semua orang kena buat social distancing. Kerana memang begitu, manusia lemah, tak ada manusia yang kuat. Doktor macam mana hebat, ilmu ubatannya pun, makannya pun dijaga, tapi kalau kena sakit, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Dan manusia ini tergesa-gesa, keluh kesah. Manusia tergesa-gesa, banyak perkara yang dia buat kadang-kadang secara ajalah. Ajalah ni mana? Tergesa-gesa, terburu-buru. Maka kalau kita perhatikan, kenapakah seorang anak itu diberikan rasa takut terhadap anjing contohnya. Anjing datang, dia pun takut, dia pun lari pada ibu dia. Kenapa tuan-tuan yang boleh? Kalau tidak ada perasaan takut, maka dia tidak rapat dengan ibunya. Kalau kita ni jadi orang kaya sebagai contohnya, kita jadi orang kaya, yang mana satu yang kita buat? Anak kita perlukan wang. Berapa kau perlukan wang nak? Kau belajar kat universiti RM500 sebulan ni. Tak apalah, yang bagi kau RM10,000 terus setahun, kau pakai lah duit ni. Ataupun kita jadi bapa yang bijak. Anak kita telefon, "Bah, apa khabar, bah? Okey, bah. Bah, nak duit sikit lah, bah." Agak-agak tuan-tuan yang mana satu, tuan-tuan? Tuan-tuan bagi anak tuan-tuan duit sekepuk ke? Lepas tu ahlan wa sahlan wa jalan, habis cerita. Ataupun tuan-tuan bagi dia tiap-tiap bulan dia akan telefon, "Tuan, apa khabar ayah? Ayah okey tak? Macam mana bulan puasa?" Anak kita telefon kita. Mana satu, tuan-tuan?
tentulah kita pilih yang kedua, supaya kita nak update daripada anak-anak kita. Kita nak perkembangan, kita nak tahu, kita nak dengar suara dia walaupun kita sibuk macam mana sekalipun. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, Allah lebih lagi sayang kepada kita. Maka Allah mentarkibkan dalam diri setiap orang manusia itu ada sifat da'af, ada sifat hala', ada sifat nisyan, ada sifat ajalah. Ini 4 perkara. Kelemahan yang bersifatkan pelupa, penakut, lemah, dan juga da'af, kelemahan, apa lagi, ajalah, ketergesaan, lagi nisyan, kelupaan, lagi hala'. Hala' ni maknanya keluh kesah, kebimbangan, kerisauan. Maka dengan adanya sifat-sifat seperti ini menyebabkan manusia itu dekat dengan Tuhannya. Maka macamlah si ayah yang bijak tadi, mempunyai wang yang banyak, tapi dia tak bagi anak dia sekepuk sekali, kerana dia nak anak dia sentiasa telefon dia, dia nak anak dia sentiasa jumpa dia, dia nak anak dia punya suara dia dengar. Dia tak ada benda yang lebih nikmat daripada kita sebagai ayah ataupun ibu, anak-anak kita minta pada kita. Betul tak tuan-tuan? Walaupun kita mampu bagi atau tak bagi. Kalau engkau nak bagi tudung sampai beribu-ribu harganya, memang ayah tak mampu. Tapi kalau engkau minta duit, tudung kau dah rosak mungkin, ataupun kau budak perempuan nak pakai tudung bergaya macam orang lain, selagi halal dan harus, ayah mampu penuhi, ayah akan cuba. Gembira dengan kepala kita untuk mendengar minta daripada anak-anak, tuan-tuan. Satu kenikmatan. Terus seorang bijak menulis, sebagai contohnya Mustafa Sadiq Arifai, seorang ahli sastra yang terkemuka di Mesir, menulis, bila anak itu membesar, tiba-tiba bila anak itu tidak lagi minta kepadanya. Dulu masa dia kat universiti minta duit kita, lepas universiti dia bekerja, dia ada duit, dia ada gaji sendiri, dia minta pada kita lagi, tuan-tuan. Tak minta. Mungkin minta pun saya sekali tak cukup duit, dia nak berkahwin dan sebagainya. Tapi saya ni beritahu, dia takkan nak minta pada kita. Bila dia tak minta kita, mungkin dia tak telefon kita. Maka itulah perbezaan suasana ketika anak minta dengan anak sudah tidak minta. Maka Allah menjadikan sifat-sifat kelemahan pada manusia ini dengan tujuan untuk mereka dekat dengan Tuhannya, mereka rapat dengan Tuhannya. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, fahazi sifat wujudat fi insan limaslahati imanihi wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah. Fal insan ahyanan yad'u bi syarri yuridu dunya fi dunya halakuhu. Ada manusia yang kadang-kadang minta kepada Allah satu hajat, sedangkan hajat itu tidak baik untuknya. Apa yang dia minta? Dia minta untuk jadi kaya, tapi dia tidak layak menguruskan kekayaan. Itu sebab doa yang pernah kita pelajari daripada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasluhul fi'al illa bil mal. Allahumma rzuqni malan wa fi'alan. Tuan-tuan tak dengar ke kuliah saya pakai makna tuan? Ini ada makna. Tak dengar ya? Allahu Akbar. Tak apalah kalau tak dengar, nanti saya ulang balik semula kuliah ni. Ramai sangat mengatakan tak dengar. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi dalam konteks saya ini mengajar kita dalam hidup, mintalah kepada Allah perkara yang baik. Antara doa yang Nabi ajarkan, dan saya pernah ajar doa ni kepada tuan-tuan, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Apa maksudnya? Allahumma, ya Allah, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Ya Allah, berilah aku sifat qanaah di atas segala benda yang kau beri kepada aku. Ada yang jelas pula, ada yang tak dengar. Kenapa tak dengar? Mic ni tak rapat ke? Mic ni dah rapat dah. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, jadi dalam konteks ini mengajar kita supaya minta kepada Allah sifat qanaah. Allahumma rzuqni, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang minta pada Allah, minta sifat qanaah. Qanaah ni rasa cukup dengan apa Allah bagi. Yang kedua, berkati pada apa yang kita dapat walaupun sedikit. Yang ketiga, gantikan untuk aku semua yang aku minta tak dapat dengan benda yang lebih baik daripadanya. Orang muda sebagai contohnya minat pada seseorang, bercita-cita nak menjadikan dia pasangan hidup, kita berusaha lah sedaya upaya. Tak salah pun kan, bukan orang lelaki saja boleh pinang orang perempuan. Orang perempuan pun boleh pinang orang lelaki dengan cara yang betul. Seperti berlaku pada Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kita baca dalam kitab-kitab sirah, dalam hadis sirah yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih, bahawa
Khadijah menaruh hati pada Rasulullah supaya saja mendapat tahu daripada Maisarah tentang kebaikan dan kebijaksanaan Rasulullah mencatur perniagaan. Khadijah ni keluarga darah berniaga, maka dia perlu orang boleh uruskan perniagaannya dengan sempurna. Maka dilihat ciri-ciri kebaikan, ketakwaan, kejujuran ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum nanti menjadi Nabi lagi. Maka dia telah mengutuskan orang untuk bertanya kepada Nabi dengan cara yang betul. Tak timbul pun isu orang kata pergi cari timba, pergi cari timba. Tak timbul. Kalau itu perkara kebaikan, maka laluilah dia dengan betul. Ya tuan-tuan, salafus salih kalau nak minang dia senang dia cakap. Ya, jumpa dengan bapa orang tu cakap, pakcik, saya sebenarnya ada perasaan pada anak pakcik, saya minat anak pakcik. Kalau pakcik terima, alhamdulillah. Tapi kalau pakcik ada pilihan lain, Allahu Akbar. Dengar ayatnya. Kalau pakcik terima pinangan saya, ya saya ajar betul kepada orang muda nak minang anak orang. Kalau pakcik terima pinangan saya, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tapi kalau pakcik tak terima, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, moga Allah beri dia yang lebih baik daripada saya, dan Allah beri saya lebih baik daripada dia. Tolonglah pakcik jangan cerita pada orang nanti atau aib muka saya. Kalau benda ni tak jadi, janganlah cerita dengan orang. Tutuplah setakat ni saja. Anggaplah seperti tak ada apa-apa. Allah hebatnya tuan-tuan yang dikasihi. Ada benda yang kita minta yang Allah tak bagi. Bila Allah tak bagi, kita baik sangkalah dengan Allah. Kerana bukankah kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terima kasih Liana Syakirin, Safi Sadikin yang telah menghantar doa ni yang saya bacakan tadi. Allahumma qanni'ni wa razaqtani wa barik li fi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Amalkan doa ni. Jadi bila kita meletakkan Allah tu sebaik-baik wakil kita dalam percaturan, dalam ketetapan, dalam harapan, maka Allah adalah yang terbaik. Jangan ragu lagi lah pada benda itu. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil aku, pembimbing aku, ketetapan dari hidup aku, memberi yang terbaik untuk aku. Sebagai bapa aku memikirkan yang terbaik untuk aku, Allah lebih-lebih daripada itu lagi. Jadi kita dalam konteks kehidupan, sifat-sifat kelemahan manusia ini akan nampak dalam setengah keadaan. Kod mana pun dia akan muncul, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada seorang tuan guru yang hebat, alim, salih orangnya, tawaduk orangnya, banyak bantu orang susah. Kalau orang datang minta hajat kepadanya, tak pernah dia berkata tidak. Kalau dia berkata tidak, nanti dia akan beristighfar kepada Allah macam Rasulullah SAW. Iaitu orang datang minta bantuan, Rasulullah tidak bagi, Rasulullah beristighfar kepada Allah. Ini begitu juga gelagat orang salih ini. Banyak sifat yang baik padanya, tapi dia ada satu sifat kelemahan, iaitu dia panas baran. Jadi kat sini kita nampak dalam hidup, ketidaksempurnaannya sifat manusia itu akan berlaku bila kita berkawan dengannya. Itu sebab dalam Islam dia ajar kita untuk mengenal pasti sifat seseorang, kita kena musafir dengan dia. Musafir 3 hari. Dalam perjalanan tu kita akan nampak apa sifatnya sebenar. Adakah dia seorang kedekut, pentingkan diri sendiri, seorang yang mengambil berat hal orang. Maka dengan bermusafir barulah kita layak memberikan hujah ataupun memberikan persaksian terhadap seseorang. Kerana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada orang tampil untuk menjadi saksi kepada seseorang, Sayyidina Umar bertanya kepadanya, kau kenal dia tak? Kenal. Kau pernah musafir dengan dia tak? Tak pernah. Tak pernah, engkau tidak boleh dijadikan saksi. Jadi sifat-sifat manusia yang lemah ini, dha'af, hala', nisyan, dan juga satu lagi perkataan yang digunakan oleh Allah SWT kat sini, ajala, tergesa-gesa. Kita ulang balik. Apa nombor satu? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Allah gambarkan dalam surah An-Nisa ayat ke-28. Dan surah Al-Ma'arij ayat ke-19 Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Allah diciptakan manusia itu dengan sifat terburu-buru, sifat keluh kesah, bimbang, takut, halu'a, halak. Lagi ayat dalam ayat ke-11 surah Al-Isra ni, wa kana al-insanu ajula. Ini sifat manusia. Kemudian sifat nisyan, pelupa. Bahawa ini sifat-sifat yang ada pada manusia. Tujuan Allah mentarkibkan, meletakkan, installkan, built-inkan dalam diri manusia sifat-sifat ini adalah kerana supaya dia dekat dengan Allah, dia rapat dengan Allah. Nak rapat dengan Allah macam mana? Refer balik ke ayat 9 sebelum ni. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Maka Quran ini akan menjadikan kehidupan kamu lurus. Macam highway lurus.
Kalau tidak, kamu akan bengkak-bengkok. Di sini kamu kelang kabut, di sini kamu tak mampu, di sini kamu terlupa. Maka datang Quran untuk membetulkan, menjadikan kehidupan kamu tepat, kehidupan kamu lurus, kehidupan kamu berada di atas landasan yang betul. Jadi solusi kepada masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan manusia ni lagi sekali kembali kepada Al-Quran Karim. Itu tujuannya Allah menyebutkan kaitan di antara kitabullah dengan kehidupan manusia, karakter, tabiat manusia itu sendiri. وقد يكون في هذا العمل شقاؤه ويريد أن يذهب إلى المكان الفلاني حيث المتعة والجمال والأنس والطرب والبهجة وفي هذا فساد دينه. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita nak dalam hidup, tapi Allah tak penuhi. Tak semua benda yang kau nak kau dapat. Laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Kata jariyahu bima la tashtahihi sufunu, kata penyair. Kadang-kadang dalam hidup ini kau mengharapkan satu benda kau dapat, tapi Allah tidak jadikan begitu. Kerana tidak semua kapal layar itu dapat bergerak seperti mana yang dikehendaki, kerana angin bertiup arah yang berlawanan kadang-kadang. Jadi dalam apa yang kita harapkan itu tidak tercapai, maka hendaklah kita bersabar dan yakinlah bahawa Allah SWT menetapkan satu yang lebih baik daripada itu. Allah menyatakan dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lah yang membawa manusia kepada negara keselamatan, daerah keselamatan, tempat yang selamat. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan menunjuk kepada siapa yang dikehendakinya jalan yang lurus. Jalan lurus ni kembali kepada aqwam tadi yang kita bincangkan. Untuk hati dan dikasih sekalian, dalam tafsir Dr. Latif Nabulusi berkata, fala yanbaghi an tuqbil ala syari kama law kana khairan, wala yanbaghi an tafrah bimalin arid yuwaffir laka sa'adat ad-dunya fayati al-maut fatakhsaru kull hadha al-mal. Wa ahyanan yastadimu al-insan mablaghan dakhman li shira'i sayyara fatahtariku as-sayyara wa yabqa ad-dayn alayhi. Hakaza halud dunya ya'malu rajul laylan wa naharan ليل نهار من أجل تحصيل الدنيا عريضة ممتعة فيأتي الموت وتذهب الدنيا وتبقى طبيعة الأمل ويبقى المال الحرام الذي حصلها. فلا تكن أيها الإنسان عجولا، ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. لا تتسرع وتقبل هذا المال فقد يكون حراما، فكل درهم من حلال خير من 100,000 درهم من حرام. ولا تتسرع وتوافق على هذا الزواج فقد يكون مهلكا، ولا تتسرع وتوافق على عقد هذه الشركة فقد يكون شريك منحرفا، ولا تتسرع وتأخذ هذا البيت فقد يكون في أخذه غصبا. Cantiknya kata-kata ni tuan-tuan ni. Dalam dunia ni kadang-kadang kita terperangkap dengan keputusan yang kita buat nak tergesa-gesa, nak cepat, kerana pada kita benda tu penting, benda tu baik, benda tu mendatangkan keuntungan. Contohnya apa? Contohnya kita nak kahwin dengan seorang, kita tengok perempuan tu cantik, bercerita, kita mengharapkan nanti kalau kita berkahwin dengannya nanti dia jadi baiklah, kita pun menjadi baiklah. Sebenarnya Allah tak nak macam tu tuan-tuan, tapi oleh kerana kegeruljuhan kita itu, akhirnya kita pun berkahwin, kehidupan kita hancur tuan-tuan, ni boleh kongsikan. Seperti diceritakan oleh Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata bahawa aku punya beberapa orang adik-beradik. Yang pertama, lelaki itu berkehendakkan kepada isteri yang cantik jelita. Dia kata nanti perempuan tu tak beriman, tak bertakwa pun tak apalah, nanti dengan sebab kecantikan dia aku mampu untuk bimbing dia jadi orang baik. Akhirnya dia berkahwin, hancur hidupnya tuan. Abang aku yang kedua pula, dia berkahwin dengan seorang perempuan tu kaya. Dia mengharapkan kekayaan perempuan itu melimpah kepadanya, nanti dia boleh ubah perempuan itu jadi baik. Tidak jadi begitu tuan-tuan. Kehidupannya akhirnya merempat, dihina oleh keluarga perempuan tersebut. Yang ketiga pula, dia berkahwin dengan perempuan itu kerana mengharapkan kebangsawanannya, dia keturunan yang mulia. Dengan harapan dengan cara itu dia akan dimuliakan, tapi tidak jadi begitu. Akhirnya dia dihina tuan-tuan. Maka kata Sufyan bin Uyainah ini, aku teringat hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li diniha wa li jamaliha wa li diniha fasfar fi zatid din taribat yadak. Seseorang itu dikahwini kerana 4 perkara. Sama ada harta dia, keturunan dia, kecantikan dia. Tapi yang keempat ini paling utama. Siapa yang pilih yang keempat ini, baik lelaki pilih perempuan, perempuan pilih lelaki. Bukan saja yang setengah orang faham lelaki kena pilih perempuan beragama, perempuan tak seperti itu. Tak, kena pilih beragama tuan-tuan.
Maka dengan sebab memilih agama itu sempurnalah yang lain. Maka kata Sufyan bin Uyainah, akhirnya aku mengikut hadis Rasulullah punya saranan, isteri aku adalah sebaik-baik wanita. Walaupun keturunannya tidak mulia macam abang aku harapkan daripada isinya, walaupun hartanya memang tak pernah banyak macam abang aku kahwin dengan wanita itu, walaupun rupanya tidaklah secantik yang abang aku kahwin dengan perempuan itu, tapi rupa-rupanya dia datang package bila agama itu jadi keutamaan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita kembali kepada sifat ajalah yang ada pada manusia ni. Kata Dr. Atik Nabulisi, jangan tergesa-gesa nak masuk bersyarikat dengan orang, sedangkan syarikat itu mengambil hak orang. Kita tahu tapi kita nak kaya, kita pun masuk. Berhati-hati dahulu saja. Tak kaya pun tak mengapa, asal jangan ambil harta orang saja. Besok kau nak tak, kalau kau mati, anak-anak kau dilabel sebagai pencuri harta orang ramai? Nak tak? Bapak dia perompak dulu, pencuri harta orang. Nak tak tuan? Maka jangan buat satu benda, jangan terlibat dengan satu benda. Berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Kerana sifat al-ajalatu minasyaitan. Dan juga al-ajalah ni an-nadama. Tergesa-gesa itu akan membawa kita kepada penyesalan. Jadi tidak ada ruang untuk kembali dah balik bila dah berlaku kesilapan-kesilapan yang disebabkan ketergesaan itu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi cukuplah setakat ni dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat padanya. Mudah-mudahan Allah beri pada kita Lailatul Qadar. Nampak kat luar pun tenang pagi ni. Mudah-mudahan tuan-tuan telah pun bangun tahajud, tarawih, membaca Al-Quran. Package ni jangan abaikan tuan-tuan. Apa dia? Tarawih sekurang-kurangnya 20 rakaat. Baca surah pendek-pendek pun tak apalah. Nanti malam bangun lagi tahajud pula. Kalau boleh qiyamul lail lebih baik. Qiyamul lail tu berarti membangunkan seluruh malam. Nanti kat ujung seluruh subuh, seluruh sahur tidur sekejap, setengah jam ke. Jangan terlepas sahur pula. Sahur itu barakah tuan-tuan. Sahur di barakah. Lagi apa? Lagi jangan lupa baca Quran. Kalau boleh buka Quran besar ketika kita semayang. Buka Quran besar ni dan baca. Mudah-mudahan kita dapat banyak kelebihan. Kelebihan pertama, dapat inna Quran al-fajri kana mashhuda. Baca Quran waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat. Dan bacaan Quran yang terbaik ketika dalam semayang, dalam fatwa-fatwa para ulama, contohnya Imam Nawawi. Lagi apa? Jangan lupa banyakkan istighfar. Wal mustaghfirina fil ashar. Orang yang banyak istighfar pada waktu-waktu sahur. Lepas tu banyakkan doa. Contohnya doa yang terbaik, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata para ulama dipilih oleh Ali bahawasanya berdoa pada waktu tahajud itu lebih utama daripada beribadah yang lain. Lagi apa? Bersedekah. Kita ada nombor-nombor akaun yang untuk kita derma. Contohnya tuan-tuan mungkin boleh berderma pada Mahat Agama An-Nuriyah di Melaka, di Sungai Udang. Tuan-tuan boleh berderma kepada Madrasah Muhammadiyah di Kelantan, di Kampung Sungai Durian milik Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abu Anas Madani. Tuan-tuan melihat peluang-peluang untuk berderma tempat ini, lakukan dia pada waktu malam ketika kita tahajud. Mudah-mudahan semuanya termasuk dalam amalan kita pada sekarang jika menepati waktu itu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita setakat ini. Setakat itu saja dulu tuan-tuan. Terima kasih banyak. InsyaAllah manakah ramai yang tak dengar kuliah saya pada hari ini, tuan-tuan boleh ulang semula kat Facebook ni dengar. Dan insyaAllah petang nanti saya sampai sekali lagi. Terima kasih tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Mulia Dayang ucapkan selamat Hari Guru kepada saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih, penghargaan, keberkatan, barakallahu fikum pada semua guru yang ada dalam kumpulan Facebook ini. Jangan lupa tuan-tuan untuk share, untuk panjangkan, untuk like, untuk follow Facebook Zahazan Travel, Zahazan Travel, dan Instagram Zahazan Travel. Terima kasih tuan, ampun maaf kerana tak dapat dengar kuliah dengan jelas pada hari ini. Andai ada gangguan-gangguan yang berlaku, setakat ini saja dulu saya cuba untuk melihat kapasiti saya pada waktu pagi dan juga trafik waktu pagi. Nampaknya tidaklah mengecewakan.
Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Terima kasih tuan-tuan. Sekian, Safi Sadikin. Apa lagi ni? Salat tarawih, qiyamul lail, baca Quran, istighfar, doa, sedekah. Istighfar. Terima kasih Safi Sadikin. Okay, terima kasih pada Jamiul Jamal, Nizam Jusur. Terima kasih Nisa Nur Hasanah, Nur Imah, Ya Abdullah, Barakallahu Fiq, Jamaria Abdullah, Kak Long, Suhaila. Suhaila nama ni kena betulkan ejaan. Suhaila, bukan macam ni ejaan ni. Suhaila Yusof, ejaan nama sin ha ya lam ta. Dia bukan sad sin ha ya lam ta marbuta. Suhaila. Suhaila maknanya kemudahan, keringanan, kebaikan ya. Suhaila. Yusuf masalah je. Ya waw sin fa. Yusuf tak ada waw Ya waw sin fa. Tak payah waw kedua tu, tak perlu Baik, maafkan saya betulkan. Saya ni orang bahasa Arab, jadi nampak apa-apa yang boleh dibaiki, diperelokkan, ditambah nilai pada tulisan ni. Guru adalah jutawan akhirat. Betul Cik Hamidi, betul Jamaria. Terima kasih pada guru-guru yang hadir. Ingat guru-guru, kalau kalian ada buku-buku nak hasilkan pengalaman mengajar geografi, sejarah, maths, bahasa Melayu, English, boleh tulis bersama dengan Telaga Biru. Dan kiranya kalian nak mengambil buku-buku latihan yang kami terbitkan di Telaga Biru pun, tolong ziarah bukti Telaga Biru ataupun kedai buku online Telaga Biru untuk melihat potensi bekerjasama. Boleh tahu cikgu-cikgu nak bekal kepada anak-anak kat rumah tak ada kerja. Kami bukan saja menerbitkan bahasa Arab, syariah, pendidikan Islam, geografi, sejarah, maths, semua ada. Kita mengharapkan dua bentuk kerjasama. Tuan-tuan beli pada kita dan pasarkan, dan tuan-tuan menulis bersama kita untuk kita terbitkan. Kita bayar royalty insyaAllah. Terima kasih. Harap panjang kepada semua guru yang ada keliling kita tentang niat jariah ilmu yang Telaga Biru sedang giatkan sekarang. Dan terima kasih saya kepada Zahazan Travel atas kesempatan menganjurkan kuliah kita pada hari ini. Jangan lupa like, follow dan share Facebook Zahazan Travel dan Instagram Zahazan Travel, dan juga Umrah Zahazan. Dan demikian juga Telaga Biru. Jangan lupa Telaga Biru Telaga Biru mudah-mudahan jadi menaungi penerbitan bahan-bahan ilmiah yang membentuk jariah kepada kita semua. Saya mengalu-alukan semua cikgu dan murid-murid untuk bekerjasama dengan Telaga Biru untuk penerbitan dan juga pengedaran buku-buku keluaran kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa waktu duha telah bermula. Sembahyanglah sunat duha 2 rakaat sekurang-kurangnya. Kalau free, lakukan lebih banyak, lebih besar ganjaran di sisi Allah. Kerana sembahyang sunat duha ini membereskan semua kerja harian kita. Tak salah kita dalam niat sunat duha ni untuk dekat dengan Allah, untuk bereskan urusan, untuk jadi kaya. Letaklah niat banyak-banyak. Ia dibenarkan dalam Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.